Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati dan muliakan barisan imam, barisan Bilal, barisan siap-siap surau, ahli jawatan kuasa tinggi, ahli jawatan kuasa kecil surau, seterusnya muslimin, muslimat yang tak mampu saya sebutkan satu persatu nama hadirin sekalian, namun tidak mengurangkan rasa hormat saya, rasa kasih saya kepada anda semua. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, suka untuk saya ingatkan, marilah sama-sama yang mana belum berniat i'tikaf di surau ini, kita sama-sama berniat i'tikaf di masjid. Jangan tukar ke surau pula kan. Berniat i'tikaf di sini. Moga-moga tuan-puan duduknya kita sekarang ni, saat ini menantikan solat fardu Isyak atau menantikan solat fardu yang lain. Maka dalam masa tempoh ini malaikat sentiasa mendoakan kita dengan 3 doa. Yang pertama, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah terimalah taubat dia. Sampai bila malaikat akan mendoakan 3 ini dekat kita, sampai kita buat salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, kita batal wuduk, berhadas. Kalau kita terkentut ke apa, stoplah doa malaikat tu. Ataupun yang kedua, kita menyakiti hati ataupun menyakiti orang lain. Jadi kita jaga adab ketika mana duduk di dalam masjid, di dalam majlis ilmu. Moga malaikat terus menerus mendoakan kita. Dan tuan-puan, bersyukur kepada Allah. Kita kena bersyukur, bangga diri kerana Allah. Kita kena sedar diri apabila kita dapat hadir berjemaah pada malam ini, kita insan pilihan Allah. Tidaklah Allah pilih kita untuk hadir berjemaah malam ini, melainkan Allah nak bagi ketenangan, keampunan, kerahmatan. Terus Allah lekatkan kita dekat majlis ilmu, Allah akan limpahkan banyak keberkatan buat diri kita. Moga-moga dengan asbab itu Allah sempurnakan pahala dan bagi kita sebagai manusia yang terbaik, iaitu panjang umur kita, banyak amal kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni kita akan berkongsi, kita akan lihat secara sepintas lalu berkaitan dengan adab-adab ketika nak ke masjid. Kita akan sentuh sikit adab-adab ketika di dalam masjid. Dan kita akan lihat sepintas lalu juga sedikit pendahuluan berkaitan dengan masjid. Tuan-puan yang dirahmati Allah, masjid dia punya kata asalnya bahasa Arab lah. Dia ambil daripada perkataan sajada, sujud kan, sajada, sujud. Jadi ditambahlah huruf mim di hadapannya, jadilah masjid. Iaitu mim tu fungsi dia sebagai kata nama tempat. Kan? Contoh kita kata ta'am. Ta'am makna dia makan. Kalau kita nak kata kedai makan, tempat makan atau restoran, kita sebut mat'am. Dia tambah sikit jadi terus makna lain. Jadi masjid ini ialah tempat sujud. Tuan-puan, dalam banyak-banyak perbuatan, pergerakan dalam solat, kenapa dipilih sajadah? Kenapa dipilih sujud?
Kerana dalam pergerakan kita, rukuk, berdiri, i'tidal, duduk antara dua sujud, sujudlah perbuatan atau pergerakan yang paling utama di dalam solat. Seperti mana kita maklum dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis sahih, sujud adalah waktu ketika kita dengan Allah paling dekat. Waktu bila kita dengan Allah paling dekat, waktu kita sujud di dalam solat. Bukan sekadar tuan-puan, bukan hanya sujud terakhir, tidak. Setiap sujud dalam solat. Jadi kalau boleh kita punya doa tu nak ambil fadilat sujud tu dekat pada Allah tu, kita doa panjang, doa kita banyak. Jangan duk simpan kat ujung. Bahagi seorang sikit. Sujud pertama doa, sujud kedua doa. Habis kita tasbih, kita doa. Dalam hatilah kalau Melayu. Sebab apa kita nak ambil fadilat setiap sujud. Kita tak mau kerjanya buah-buah hujung, tak mau. Kita nak ambil fadilat setiap sujud. Jadi sujud adalah pergerakan ataupun perbuatan yang mana paling utama di dalam solat, maka dinisbahkan kepada masjid, iaitu tempat sujud. Tuan-puan, masjid itu sendiri dah ada banyak fadilat kelebihan di dalamnya. Kan? Kita pun tahu banyak pahala di dalamnya. Kalau kita lihat sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita pernah dengar hadis ni, biasa, familiar kita akan dengar waktu kita pergi umrah kan. Dalam bas tu mutawif akan goreng hadis ni. Dia akan kata apa? Tuan-puan, Nabi bersabda, Nabi kata kalau kamu ada duit, bersungguh-sungguhlah pergi bercuti atau melancong atau menziarahi 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. 3 masjid ni tuan-puan, kita pun tahu ada fadilat, kelebihan khusus pada dia, tak ada pada masjid lain. Masjid Nabawi, kalau kita solat di dalamnya 1000 kali ganda lebih baik dari solat dekat surau ni. Bukan nak kata surau ni tak ada fadilat tuan-puan, tapi kita nak tunjuk contoh. Masjidil Haram, Nabi kata 100,000 kali ganda berbanding solat di tempat lain. Masjid Al-Aqsa 500 kali ganda. Jadi apa yang kita boleh faham dalam hadis tu, Nabi kata kalau kamu mampu, bersungguh-sungguhlah kalau nak melancong sangat, pi masjid ni dulu. Pi Palestin kan, pi Mekah Madinah buat umrah haji, bagi settle yang ni dulu, kalau nak pi tempat lain pi. Itu yang pertama kita tahu sebab apa? Ada fadilat khusus pada 3 masjid ini. Dalam erti kata yang kedua, masjid itu sendiri dah ada fadilat. Itu yang kita kena faham. Nabi suruh kita pergi masjid ni bukan saja-saja untuk dapat 1000 kali ganda, 100,000 kali ganda, tapi Nabi nak kata pilah masjid kalau kamu mampu, jangan tinggal. Jadi tuan-puan, kita ni asyik duk berebut nak pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Setiap tahun pergi umrah, berebut-rebut dekat Raudah kan, di antara mimbar dengan rumah Nabi. Tapi kita lupa dekat surau kita pun ada Raudah, iaitu taman-taman syurga dengan majlis ilmu seperti yang dianjurkan pada malam ini. Kalau disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, hadis ini hadis hasan sahih. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya nak ke masjid untuk mendengar ilmu macam tuan-puan buat, atau mengajarkan ilmu macam yang saya buat, maka baginya pahala haji sempurna. Hadis itu hadis hasan sahih. Kita boleh beramal dan beriman dengan ganjaran dia. Itu penting kuasa niat. Nanti kita masuk sikit, nak kata masjid ni sangat special berbanding tempat-tempat lain. Seperti mana yang tuan-puan saya sedia maklum, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tempatnya paling Allah cinta masjid surau kita. Masjid dengan surau kan, tempatnya didirikan solat 5 waktu. Tempat yang paling Allah benci IOI, market, pasar lah, lain-lain. Maksudnya pasar raya lah. Tapi janganlah kata balik ni bagi tahu anak bini haram pi IOI kan, tak boleh macam tu. Hadirin maksud dia apa? Allah suka tempat masjid, Allah benci pasar. Sebab apa Allah benci pasar? Kerana kebanyakannya kita bila ke tempat pasar raya ni, kita terleka sekejap daripada ingat kepada Allah. Sibuk kena pula malam raya kan, sibuk ketupat lah, dia fikir habis lupa. Padahal malam raya sunnah takbir lah contoh. Maksudnya sebab tu Allah tak suka. Tetapi tuan-puan, kalau di tempatnya Allah benci ini, iaitu pasar, kita tetap berzikir pada Allah, kita tetap ingat kepada Allah. Contoh, kalau tuan-puan, saya tahu ramai yang pernah pergi umrah, kalau pergi ke pasar kurma dekat dengan Madinah, pasar kurma,
Sebelum nak masuk pintu masuk dia tu, dia akan letak, sama ada kalau dekat Madinah dia akan letak besar punya signboard. Dia akan letak apa? Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis yang mana ulama berbeza pandangan. Ada yang kata hadis lemah dan sebagainya. Tapi di Madinah mereka letak zikir tu untuk apa? Kita beramal. Untuk apa? Bila masuk pasar ingat kepada Allah. Disebutkan yang diriwayatkan dalam hadis ganjarannya jutaan pahala. Tapi itu hadis yang lemah. Cuma kita nak faham apa? Bila mana kita ingat kepada Allah pada satu tempat yang orang lain leka, ibarat satu kegelapan, kita seorang yang bercahaya. Itu contoh dia. Jadi tuan-puan, tempat yang Allah benci kita boleh jadikan tempat yang Allah suka kepada kita. Dan moga-moga dengan keberkatan kita zikir, ingat kepada Allah, tempat itu menjadi baik dan diturunkan rahmat. Tuan-puan yang dirahmati Allah, jadi itu secara ringkas kita nak cerita masjid itu ada kelebihannya berbanding tempat-tempat lain. Kalau kita lihat dalam hadis yang Nabi sebutkan, siapa baca Al-Quran di rumah, pahalanya tidak sama seperti baca Quran di surau di masjid. Semua itu merujuk kepada kelebihan tempat. Jadi tuan-puan, dalam bab beramal soleh, tingkatan ataupun gandaan pahala juga bergantung kepada tempat. Masjidil Haram, sebab dia memang Allah dan Nabi muliakan, sebab tu buat amal soleh dalam dia berlipat kali ganda. Kan? Kalau kita dekat masjid kita, dekat surau kita pun sama. Cuma mungkin tak sampai level Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Cuma Nabi sebutkan satu ayat Al-Quran yang disebut dalam hadis Imam Muslim. Satu ayat Al-Quran yang kamu baca di dalam rumah Allah, maka nilaian pahala satu tu lebih besar daripada kenderaan mewah dihadiahkan kepada kamu. Kalau kamu baca dekat rumah, kamu hanya dapat pahala huruf Quran. Tapi kalau baca dekat masjid, dapat pahala huruf, dapat ganjaran tambahan yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga, Allah sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis yang lain, siapa yang duduk dekat masjid surau bertadarus, belajar Quran, belajar baca Quran dan sebagainya di dalam masjid, di dalam surau, maka waktu itu Allah akan turunkan rahmat, ketenangan. Last sekali Allah kata apa? Aku akan menyebut-nyebut namanya di sisi para malaikat. Seakan apa? Kita terkenal di langit. Itu apa? Kelebihan tempat. Tak sama dengan rumah. Jadi kalau kita lihat tuan-puan, pada zaman Nabi, masjid ni banyaklah fungsi dia. Bukan hanya sahaja kita kata solat kan, bukan hanya sahaja majlis ilmu. Juga disebutkan dalam kitab sirah, dekat masjid ini ada aktiviti sosial, ada mesyuaratnya, perbincangan strategi perang dan macam-macam. Main pun ada dalam masjid. Cuma kita kena jaga guideline dia. Kan kalau kita tengok dalam kitab sirah, ada anak-anak kecil pada zaman Nabi bermain-main, anak panah dalam masjid main. Maksudnya kita kena jaga tata susila, adab dia. Tapi haram ke tidak? Tidak haram. Jadi kita kena memperbanyakkan lagi tuan-puan fungsi masjid. Jangan hanya untuk kuliah maghrib, kuliah subuh. Kotlah ada anak Korea kita nak buat tuition, kita anjurkan buat dalam masjid. Tapi kita bagi guideline, ikut hukum hakam. Yang uzur tak boleh, tutup aurat, gini. Kita bagi penuh. Dia bayar duit sewa, kita masuk dalam tabung masjid. Nampak? Kita nak bagi dia orang mai juga masjid. Duduk kat luar ke, duduk kat dalam ke, yang penting kita hidupkan setiap ruangan masjid ni bukan hanya untuk solat dan kuliah, tapi untuk perkara yang lain. Nak buat pertandingan congkak kan, buatlah dekat masjid. Buat tepi-tepi ke apa. Yang penting kita raikan mereka untuk dekat dengan masjid dan rumah Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah, jadi itu secara sepintas lalu kita sebutkan beberapa kelebihan dan fungsi-fungsi masjid yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan pada zaman Nabi dan juga boleh kita lakukan pada saat ini. Tuan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Maksud dia,
Sesungguhnya hanya saja yang akan ataupun yang layak memakmurkan, mengimarahkan. Kita guna Melayu kan imarah, tapi asal daripada Arab. Ya'muru amara, yang memakmurkan, mengimarahkan rumah Allah ni siapa? Yang pertama, seorang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua, orang yang mendirikan salat. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, orang yang tidak takut apa-apa kecuali selain daripada takut kepada Allah. Mereka yang ada 4 sifat ini, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Jadi tuan-puan, kalaulah kita Allah rezekikan, izinkan, bagi kita taufik atau kekuatan untuk hadir solat jemaah, kuliah, imarahkan aktiviti masjid, surau, kita antara ciri-ciri orang yang Allah memberikan kepadanya hidayah. Jadi dalam ayat ni disebutkan ciri orang-orang yang akan imarahkan rumah Allah, ini ciri dia. Jadi tuan-puan, kita kena perhatikan adakah ciri ini sudah sempurna dalam diri kita. Kita beriman pada Allah, kita kaki solat, kalau kita kedekut nak keluarkan zakat, kita hindarkan sifat tu, kembalikan balik kepada sifat Islam. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang mendapat hidayah. Jadi tuan-puan, pada ayat ini Allah mengatakan mengimarahkan rumah aku ini ada beberapa orang yang telah saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana kita nak imarahkan, menghidupkan rumah-rumah Allah? Ada 2 perkara. Yang pertama, kita membina masjid atau surau. Yang kedua, kita mengisi masjid ataupun surau dengan rohani, pengisian rohani. Kan, tapi yang pertama kita dah buat, kita dah bina masjid, kita dah bina surau, yang mana kita tahu kelebihannya yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis sahih, siapa yang membina masjid walau sebesar tempat burung bertelur. Tempat burung bertelur ni tuan-puan kecil lebih kurang besar sikit pada saiz telur maka baginya Allah akan bina untuknya rumah di syurga. Tuan-puan tak mampu nak wakaf banyak kaki, mampu sekaki je, sebulan sekaki yang menatih yang tatih. Tuan-puan, yakin dan percayalah ganjaran Allah. Allah akan bina kepada kita rumah di syurga. Maksud dia apa? Seakan Nabi nak bagi tahu amalan membina masjid ataupun bersama-sama bekerjasama bina masjid itu adalah amalan dari amalan-amalan ahli syurga. Bila kita dah ada rumah, dah ada tapak, dah ada tanah dekat syurga, macam apa kita boleh faham? Kita bakal ahli syurga. Kita duduk dekat sini, tapi kita ada tanah dekat satu tempat yang mewah, maksud kita bakal penduduk tempat tersebut. Begitu juga di syurga. Jadi dengan amalan-amalan ahli syurga ni tuan-puan, kita kena memperbanyakkan. Moga-moga Allah dan Nabi redha dan dimasukkan kita ke syurga tanpa hisab. Amin. Jadi tuan-puan, itu imarah yang pertama, bina masjid atau surau. Dan yang kedua, ini yang paling penting yang kita kena buat, mengisi dengan pengisian rohani. Di samping kita menjaga adab-adab ketika menuju ke masjid dan surau. Ini yang kita nak bincangkan pada malam ini. Pengisian tuan-puan lebih expert, lebih mahir, lebih tahu apa yang sesuai untuk anak qaryah tuan-puan. Tapi yang kita nak bincangkan pada malam ini, bagaimana kita nak menjadikan lubuk pahala tempat ini, lubuk pahala ini sebagai tempat yang kita menjaga adabnya. Moga-moga setiap adab yang kita jaga mendapat pahala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, antara adab-adab ataupun perbuatan yang boleh kita lakukan sebelum kita hadir ke masjid berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya yang pertama, bila tuan-puan kita nak keluar ke masjid, ke surau An-Nur ni, nak solat berjemaah, pastikan kita dah ada air semayang dulu. Kan kalau kita tengok SOP Jaiz sekalipun, dia galakkan kita ambil wuduk dekat rumah. Bukan galak saja-saja. Ada hadis Nabi sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang keluar rumah dalam keadaan dia sudah mengambil wuduk, dan wuduk yang dia ambil tu wuduk yang cantik, yang sempurna. Maksud dia apa? Dia buat segala perkara sunat-sunat yang ada di dalam wuduk. Dia basuh telinga, dia berkumur-kumur, masukkan air dekat hidung. Air yang dia buka tu tak terlalu kuat, tak terlalu perlahan sangat.
waktu dia nak basuh muka, dia tak buat perkara-perkara makruh kan. Dia ambil air, dia basuh muka macam iklan pencuci muka tu, dia tampak muka dia dengan air kan. Kita tak mau. Segala perkara makruh yang ada ketika kita lakukan waktu berwuduk, kita elakkan. Asbab daripada itu, wuduk kita akan cantik. Apa pahala dia? Tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Nabi bersabda, bila dia keluar ke masjid dalam keadaan sudah berwuduk dan wuduk dia cantik, maka satu langkah diberi maka satu langkah dihapuskan satu dosa, satu langkah dinaikkan satu darjat. Jadi bukan saja-saja kita nak share sunnah ataupun adab ke masjid, ada padanya pahala khusus. Tuan-puan, kita tahu Nabi sebut bila kita solat berjemaah 27 kali ganda berbanding solat seorang-seorang. Itu pahala 27 tu tuan-puan kita dapat waktu solat. Kita angkat takbir, kita solat dengan imam, imam bagi salam ataupun kita pun bagi salam, habis waktu tu barulah masuk akaun kita 27 darjat. Tapi ini yang kita dapat ni sebelum solat, belum campurnya awal lagi. Tuan-puan bayangkan kalau rumah tuan-puan nak ke surau ni lebih kurang 100 langkah, maka insya-Allah 50 dosa Allah ampunkan, 50 darjat Allah tinggikan. Darjat ni tuan-puan sangat-sangat jauh. Di antara darjat yang pertama nak ke darjat yang kedua, ratusan tahun perjalanan. Jauh. Kita satu waktu malas nak pergi solat kan. Malas, bukan ada uzur, bukan ada apa-apa kita kata keperluan yang dia kena buat, dia malas. Jiran kita pun pilah solat tu kan, solat berjemaah. Kita tengok dia tu, kita kena bayangkan dia telah tinggalkan kita ratusan tahun perjalanan. Maksudnya darjat dia tu, bayangkan rumah dia dengan kita lebih kurangnya 50 langkah. Itu pahala dia tinggal kita. Tapi kita duk melangut, dia tengok melantak, rugi ya. Macam mana kita nak jadikan kita manusia yang terbaik, iaitu panjang umur, banyak amal? Inilah tempat dia. Usahalah. Kalau tak dekat sini, tempat lain pun tak apa. Yang penting dengan syarat dia apa? Kita keluar dalam keadaan sudah ada wuduk dan niat dia memang niat nak solat berjemaah, maka akan diberi pahala yang telah disebutkan tadi. Tapi kalau dia keluar tu, dia pergi singgah kedai dulu, maka waktu perjalanan dia singgah kedai tu tak ada lagi pahala tu. Tapi kalau dia niat daripada kedai nak ke surau, baru adalah dikira pahala langkah-langkah yang telah disebutkan tadi. Itu yang pertama tuan-puan. Yang kedua, lepas kita dah ada air semayang, air wuduk kita pun kita ambil elok, maka kita kena pastikan bau-bau dekat badan kita tuan-puan tidak ada bau yang tidak menyenangkan orang lain. Kita bau pun tak boleh nak bau, apatah lagi orang lain. Kan, jadi kita kena hilangkan. Sebab Nabi sebutkan dalam hadis Imam Bukhari, sesiapa yang makan bawang besar ataupun bawang putih, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Nabi tak bagi main masjid, Nabi tak bagi main surau An-Nur. Kan, hukum dia makruh kalau dia main juga. Maksudnya perbuatan dibuat tu dibenci, dibenci dalam agama. Pastikan bau badan kita tak ada. Apa yang kita boleh faham daripada hadis tu, Nabi kata bau bawang pun jangan duk main masjid kan. Orang Arab punya perangai, dia punya makan bawang tu makan mentah-mentah kan. Dia makan macam apple. Kita makan apple macam apple. Dia makan bawang tu, bawang besar tu, dia gigit bunyi macam apple, kita pun terliok. Tapi bau dia kuat. Bawang ni kalau mentah, bau dia lain macam. Kalau dia sendawa, apatah lagi bau rokok dekat baju kan, bau durian, bau tempoyak. Nampak? Jadi tuan-puan, perkara ni kena ambil perhatian. Walaupun kita pakai mask, kita sendawa, kok dia duduk dekat situ tak, dia keluar. Dia keluar mengganggu jemaah. Tok Imam tak jumpa surah kuliah punya jalan keluar, duk bau durian. Jadi tuan-puan hati-hati. Benda ni makruh kan. Sebab apa? Mengganggu fokus khusyuk jemaah yang ada. Kita pastikan bau mulut okey, bau badan okey, bau ketiak, bau apa yang kita rasa ada dekat kita, kita hilangkan. Itu sunnah. Sebab tu disunahkan pakai minyak wangi. Bagi lelaki bau kuat tak apa, bagi perempuan haram hukum dia. Perempuan kena minyak wangi tu dia pakai sekadar hilangkan bau badan cukup. Jangan bau minyak wangi perempuan kalah minyak wangi lelaki, haram hukum dia. Jadi pastikan dua benda tu kita kena bagi clear sebelum kita datang ke
rumah Allah. Begitu juga disebutkan dalam syarah Imam An-Nawawi dalam hadis tersebut, tempat keramaian yang lain pun kita kena pastikan tidak ada bau tak elok pada badan kita. Bau peluh pun sama. Kita tahu bau peluh itu bukan najis, boleh untuk solat. Solat seorang-seorang tak apa. Tapi kalau berjemaah, ini perkara sunnah yang dia kena jaga. Yang ketiga, memilih pakaian yang elok dan sesuai serta suci. Kita tahu dalam syarat pakaian ni ada dua. Yang pertama suci, yang kedua tutup aurat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Sadaqallahul azim. Wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum. Khudhu, ambillah ataupun pakailah zinah, perhiasan. Kalau zina itu laki dengan perempuan. Kalau zinah dengan H belakang, zinah itu perhiasan. Apa Allah suruh dalam ayat tu? Asalnya syarat pakaian dua, suci dengan tutup aurat. Tapi bila mai inda kulli masjid, bila nak mai ke masjid, tambah satu lagi. Bukan wajib, ini nak bagi cantik kan, iaitu memakai pakaian yang elok, sesuai dan cantik. Kalau kita tengok kitab Syama'il dan kitab-kitab berkaitan dengan Nabi, Nabi ada mengkhususkan baju tertentu untuk solat Jumaat, solat hari raya. Begitu juga pada hari keramaian yang lain. Kita pun kalau boleh usaha bagi ada. Time nak solat, ini je, kurta, jubah, kain pelekat, ini je kita duk main. Yang penting bersih dan elok. Jangan duk tibai pagoda. Boleh kan, tidak ada masalah kalau tutup aurat. Tapi apa? Allah anjurkan pakai cantik-cantik sikit main rumah aku. Ya, kita pakai nak pi jumpa agung pun kita tempah kod, suit yang mahal beribu kan. Tapi kat rumah Allah ni kita malas nak tempah jubah, nak buat untuk badan kita contoh. Tapi kalau tuan-puan tengok di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau orang Arab itu sendiri memang baju dia orang ni jubah putih je, tapi dia orang semua buat tempah. Dia punya design dia, dia punya button, butang dia lain, semua lain. Sebab apa? Mereka antara nak meraihkan sunnah Nabi, mengkhususkan pakaian tertentu ketika nak solat. Dengan warna-warna tu, itu tuan-puan punya pilihan lah. Walaupun Nabi anjurkan warna putih, boleh juga pada warna-warna yang lain. Yang seterusnya, bila dah selesai diri kita nak menuju ke masjid, dah ada beberapa perkara yang telah disebutkan tadi. Ada air semayang, lepas tu bau badan tidak ada, dah pakai minyak wangi, lepas tu pakaian kita elok, maka keluarlah rumah dengan baca doa keluar rumah. Kita duk kalut pergi masjid, tapi kita lupa sepanjang perjalanan itu ada sunnah-sunnah yang boleh kita buat. Apa doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Simple je. Tak perlu pun syarat dia angkat tangan. Tengah nak start motor, nak pakai kasut, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Banyak ganjaran dia. Ada dia punya kelebihan khusus. Pernah juga sahabat ceritakan tajribat dia, pengalaman dia, dia beramal dengan doa ni, Allah selamatkan rumah dia. Sebab apa? Apa maksud doa ni? Kita bertawakal pada Allah. Dah kunci, dah tutup elok, dah kalau contoh tak kunci, beritahu orang rumah kunci pintu, baru tawakal. Waktu itu Allah akan beri keselamatan dan Allah akan jaga rumah kita. Jadi itu sunnah dia, keluar rumah dengan membaca doa keluar rumah. Seterusnya, ini yang penting. Bila nak ke masjid, tuan-puan, jangan tergesa-gesa. Jangan kira nak pecut je. Jangan kira nak bagi semua cepat-cepat. Nabi sebutkan dalam hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, jika kalian dengar iqamah, kita dengar muazzin laungkan iqamah, dah nak solat dah tu, tetap tenanglah ketika berjalan dan jangan tergesa-gesa. Dua benda Nabi sebut, bertenang, jangan tergesa-gesa. Nabi menguatkan lagi, jangan kelam kabut ketika kamu nak jalan walaupun sudah nak solat. Apa sahaja yang kamu dapat daripada imam, kita buat relax, bertenang, jalan je keluar rumah macam biasa. Pederah motor pun biasa-biasa kan, tak ada menyelik macam Rossi apa semua, tak ada. Kita sampai-sampai surau, imam kita dah rukuk ataupun dah sujud. Apa yang kita dapat daripada imam, ikut je. Angkat takbir, terus kita ikut apa pergerakan perbuatan imam. Maka Nabi sambung,
maka ikutilah imam tersebut. Apa yang dibuat kita ikut. Sedangkan yang telah terluput, apa yang kita tertinggal, sempurnakanlah. Kita tak sempat rakaat pertama dengan imam, imam bagi salam, kita sempurnakanlah. Itu Nabi bagi tata cara guideline. Jangan kelam kabut. Sebab apa tuan-puan? Solat ni antara fungsi dia rehatkan kita, tenangkan kita. Seperti mana Nabi sebutkan kepada Bilal bin Rabbah, ya Bilal, arihna bis salah. Bilal, rehatkanlah kami dengan solat. Nabi suruh, jom kita solat. Dah masuk waktu pergi azan, rehatkan kami dengan solat. Kalau tuan-puan saya kelang kabut nak datang solat, rehat ke tidak kita dekat solat? Tak rehat tuan-puan. Tercungak-cungak, penat, tergesa-gesa, tak mau macam tu. Kena pula tu imam, jangan macam tu. Sebab apa? Ini sunnah dia. Jangan tergesa-gesa. Walaupun kita dah lambat, buat cara lambat. Ini sangat penting supaya kualiti solat kita menjadi solat yang terbaik. Jadi bila kita dah keluar dengan elok, dengan tenang, maka kita dah sampai ke masjid tuan-puan, maka lakukanlah sunnah buka pakai kasut, sunnah keluar masuk surau, keluar masuk masjid. Sebelum kita nak masuk masjid, kita tahu sunnah dia kaki kanan dulu, baru kaki kiri, dengan kita membaca doa yang ada kadang dekat surau masjid, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Baca doa tu, itu sunnah Nabi. Kan? Bila keluar masjid, tadi masuk kaki kanan, keluar dulu, nak keluar pula surau masjid, keluar dengan kaki kiri dulu, dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi tuan-puan, kan tadi saya cakap dalam tempoh perjalanan kita nak ke masjid surau ni, ada pahala lain yang boleh kita kumpul. Jangan dilupakan sunnah buka pakai kasut. Nabi ajar apa? Bila nak buka kasut, buka kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Pakai kasut kanan dulu, baru kiri. Tapi macam mana kita nak buat kalau sampai-sampai ni terus masuk dalam masjid kan? Dalam masjid kaki kanan, dia berlawanan kan? Kaki kiri buka dulu, tapi kaki kanan kena masuk masjid. Maka tok guru kita ajar macam mana bila kita nak apply dua-dua sunnah. Masuk masjid kita nak apply sunnah, buka kasut kita nak apply sunnah. Maka kita buka kasut dengan kaki kiri, pijak atas kasut dulu. Lepas tu buka kaki kanan, terus masuk surau, masuk masjid. Time keluar pula, sunnah keluar masjid kaki kiri dulu, tapi sunnah pakai kasut kaki kanan. Maka keluar masjid, pijak atas kasut dulu, maka kaki kanan yang keluar kemudian tu serelum masuk dalam kasut, barulah kaki kiri. Nampak macam susah kan? Tapi insya-Allah ada pahala sunnah dia. Kita niat dia. Itu benda kecil sebenarnya. Itu kita katakan sebagai sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, yang diringankan. Kalau kita buat, moga-moga Allah sempurnakan pahala yang bernilai. Jadi kita dah buat sunnah tu, kita dah masuk masjid, pastinya kita kena hormat ataupun kita buat solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Apa hukum dia? Hukum dia para ulama kata sunat muakkad, sangat-sangat dituntut. Bukti dia waktu Nabi tengah baca khutbah, seorang sahabat Nabi lewat masuk dalam masjid. Dia masuk terus dia duduk. Dia nak dengar khutbah kan. Daripada atas mimbar Nabi arahkan dia berdiri, buatlah solat sunat 2 rakaat dulu. Menunjukkan apa? Besar dia punya keutamaan dia. Walaupun tidak disebutkan dalam hadis apa ganjaran dia, nilai dia, tuan-puan kena ingat. Bila disebut nilai, itu je. Contoh solat berjemaah 27. Tapi kalau tak disebut, surprise. Ini antara amalan yang surprise. Begitu juga puasa. Allah kata semua amal soleh boleh dilipat gandakan. Allah kata dalam hadis qudsi, semua amal soleh dilipat gandakan daripada 10 ke 700 kecuali puasa. Puasa aku akan bagi surprise dekat dia di akhirat nanti. Begitu juga pada amalan lain yang tak disebutkan oleh Nabi. Tapi perbuatan Nabi apa? Nabi bersungguh suruh dia solat juga. Jangan tinggal tahiyatul masjid, menunjukkan keutamaan yang besar. Jadi tuan-puan, sedikit selingan hukum kalau kita lihat di dalam kitab Qaulul Tam, bila kita datang ke masjid surau, kita buat tahiyatul masjid. Okey. Tiba-tiba nak solat kan, muazzin laungkan iqamah. Apa kita kena buat?
Kalaulah kita berada pada rakaat yang pertama, batalkan solat, terus memenuhi seruan iqamah, memenuhkan saf. Tapi kalau kita berada pada rakaat yang kedua, habiskan solat tersebut. Kalau baru pederah Al-Fatihah tak habis, terus batalkan solat, penuhkan saf. Sebab seruan untuk solat lebih utama berbanding solat sunat yang kita buat. Itu dia punya susunan keutamaan dia. Jadi jangan tinggal solat sunat tahiyatul masjid. Begitu juga kalau kita datang solat Jumaat lewat, tetaplah solat tahiyatul masjid. Tapi tuan-puan kena tahu, itu masjid ke koridor. Kena tahu juga itu masjid ke koridor masjid. Kalau di luar, duduk terus tidak ada masalah. Pastikan kita tahu, sebab hukum masjid tak sama hukum koridor. So itu kita kena ambil perhatian sikit sebelum kita lakukan. Dan yang ke-12 12 dah tuan-puan. Dan yang ke-12, bila kita dah masuk, carilah saf pertama. Pulun dah datang awal, duduk kat belakang dulu, sembang kan. Kita dah ada sejadah kan, cop lah tempat, masuk duduk terus saf depan, hampa terus sejadah kita. Sebab apa? Banyak kelebihan fadilat yang disebutkan berkaitan saf pertama. Antaranya Nabi bagi tahu, kalaulah kita tahu fadilat ataupun ganjaran orang yang melaungkan azan dan orang yang berada di saf pertama, pasti mereka akan buat undian. Macam solat Jumaat kan, kita tahu fadilat solat Jumaat, kita berebut-rebut. Begitu juga saf pertama. Kita dah tak boleh nak tackle job Bilal kan, dia dah memang muazzin. Kita ambil yang kedua, rebut saf hadapan. Bila Nabi nampak, Nabi tak sebut ganjaran, tapi Nabi bagi gambaran. Kalau depa ni tahu, mesti diorang akan bersungguh-sungguh buat undian. Kita bagi laluan azan dulu. Kita akan sambung sikit lagi bagi habiskan adab di dalam masjid pula. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu ala nabi wa alihi maharrakat rihul saba aghsana amma ba'd. Tuan-puan yang dirahmati Allah, bila kita dah sampai masjid, kita dah sampai surau kita buat tahiyatul masjid, kita rebut saf hadapan semampu kita. Lalu kita isilah waktu menantikan azan itu dengan zikir-zikir, dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Bila mana azan dilaungkan, jangan lupa kita jawab azan. Ada 5 amalan ataupun perkara yang sangat baik untuk kita amalkan ketika mana azan dilaungkan. 5 kali sehari ya kita boleh buat, tapi dia ada ganjaran khusus dia. Benda ni pula biasa kita akan dapat di masjid surau ya. Tidak ada di luar. Kadang kita terleka kan, kita tak dengar azan. Tapi kalau kita main masjid surau, insya-Allah dengar azan. Apa amalan dia? Yang pertama, Nabi kata jawab azan. Okay, apa muazzin sebut kita jawab. Lepas habis kita jawab, tuan-puan, dah habis azan, kita selawat sekali. Kita selawat sekali ke atas Nabi. Itu yang kedua. Saya bagi turutan dia. Yang ketiga, habis kita dah jawab azan, kita selawat, kita baca doa selepas azan, maka disebutkan dalam hadis sahih, Nabi wajibkan syafaat bagi diri dia. Aku akan bagi syafaat dekat dia. Yang penting dia ikhlas, istiqamah kerana aku. Yang keempat, apa adab dia kalau kita dengar azan ni kan? Jawab azan, lepas tu kita selawat, kita baca doa. Yang keempat, kita baca satu lafaz zikir, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Diampunkan dosa-dosa kita. Itu susunan dia. Jadi tuan-puan boleh search doa tu lah, raditu billahi rabba. Ini hanya time azan. Dan yang kelima, tuan-puan, lepas habis doa azan tu, itu antara waktu mustajab berdoa. Kan di antara azan dan iqamah waktu mustajab berdoa, doalah apa-apa yang kita nak secebih dua. Kita doalah. Jadi barulah kita buat solat sunat rawatib apa semua, sementara tunggu imam datang ke apa, jangan duk penyembang. Di antara tu kan waktu mustajab berdoa hanya ada di masjid surau, kat luar tak ada. Jadi kita banyakkan doa. Antara doa yang dianjurkan, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakkan doa tu sampailah waktu solat. Jadi itu antara secara ringkas tuan-puan adab-adab ketika mana kita sampai ke masjid. Dan tuan-puan, segala ganjaran yang disebutkan, ganjaran langkah-langkah tadi tu, kita akan dapat juga waktu balik pada masjid. Waktu balik pun kita akan dapat. Dan last tuan-puan, berikut ada adab sedikit. Ada adab ketika kita berada dalam masjid, dalam surau kita. Yang pertama, kalau kita dah habis solat, untuk terus menerus dapat pahala dan doa daripada malaikat, tak buat apa-apa di antara maghrib dan isyak kan. Kalau balik rumah pun menyembang. Jadi duduklah sekejap. Kita tak mampu nak tunggu daripada subuh nak ke zuhur, lama kan. Kita kerja. Tapi ini waktu yang kita ada untuk apa? Kita rebut fadilat malaikat doakan kita dengan 3 doa yang telah saya sebutkan pada awal tadi. Yang kedua, harus kalau kita nak makan dan minum dalam masjid. Sebab disebutkan dalam hadis, Nabi pernah makan roti dengan kuah daging dalam masjid. Syarat dia apa? Jaga kebersihan. Kita pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, dia hampak safrah kan. Tak nak buka puasa je, tuan-puan, kalau lapar pergi masuk masjid, dia hampak safrah, duduk je. Kita kalau nak pergi sedekah orang makan kan, kita tak tahu nak pergi sedekah macam mana, tunggu time-time nak buka puasa, kita bawa makanan kurma apa sikit, kita letak dekat safrah tu. Tidak ada masalah kita nak tumpang sedekah orang, nak jamu orang makan. Boleh ke tidak makan dalam masjid? Boleh, tapi dengan syarat jaga kebersihan. Yang ketiga, harus kita nak baring dalam masjid. Jangan kita duk marah orang. Harus baring. Para sahabat Nabi pernah baring dalam masjid, tapi syarat dia jaga aurat. Kan antara yang disebutkan gambaran ketika mana baring dalam masjid yang diamalkan oleh para sahabat Nabi dan Nabi, kaki kanan letak atas kaki kiri. Kita nak jaga aurat takut terselak ke apa, kena kipas tu, kipas helikopter kan. So kita jaga aurat tu. Boleh? Yes, boleh. Harus. Malah kita boleh katakan sunnah, sebab ada perbuatan daripada Nabi dengan berkeperluan lah. Okay, jangan kita duduk datang masjid tidur kan. Masjid kan tenang kan, tidur lah kan. Kita isi dengan benda baik, tapi harus untuk baring. Yang kelima, harus bersembang-sembang hal dunia. Harus bersembang-sembang hal dunia dengan syarat jangan ganggu ibadat orang lain, satu. Yang kedua, jangan jadikan tradisi.
Jangan duk melazimi. Datang surah An-Nur sembang pasal bola, datang surah An-Nur sembang pasal dunia. Tak mahu. Sebab surau masjid ni tempat untuk kita ingat Allah, untuk kita kembali jaga ibadat kita. Tapi kalau kita main sini duk sembang pasal dunia je, rosak fungsi masjid tersebut. Harus tetapi tidak digalakkan. Begitu juga waktu azan, harus nak bercakap-cakap dengan syarat keperluan. Satu. Yang kedua, jawab azan. Para sahabat Nabi digambarkan dalam hadis, mereka ada bersembang-sembang waktu azan dilaungkan, tapi sembang benda penting, nak tegur ke, nak sembang pasal hukum, benda penting, tapi mereka tetap jawab azan. Sebab apa? Nak sebut fadilat yang saya sebutkan tadi. Yang 5 step tu, jawab azan, doa, selawat, apa semua tu. Jadi nak sembang waktu azan boleh, harus, tapi dengan syarat menjawab azan. Terakhir, larangan kita buat macam ni ketika mana nak solat. Ya, ni nama dia tashbik, nama dia. Tangan macam ni, kedua-dua jari ni saling melengkapi, istilah kan. Apa hukum dia? Makruh. Kita buat macam ni sebelum nak solat. Adakah selamanya tak boleh buat macam ni? Tidak. Nabi pun pernah buat macam ni. Tetapi larangan ini hanya sah, valid ketika nak solat, tak boleh buat macam ni. Bila kita duk selalu buat macam ni, time nak tunggu muazzin duk iqamah tak habis kan, kita duk berdiri melangu kan, tangan kita kadang terjadi macam ni. Tukar macam ni ke, macam choir ke kan, ikut lah. Yang penting jangan buat macam ni, letak tepi lah, lagi senang. Kan, yang mana dalam hadis disebutkan Nabi pernah buat waktu bila, contoh Nabi sebutkan satu hadis kita pernah dengar, seorang muslim dengan muslim yang lain, bila dia saling melengkapi, bekerjasama ibarat satu bangunan yang utuh, Nabi buat tangan macam ni. Boleh ke tidak? Boleh. Nak sembang dengan member buat macam ni boleh. Tapi tidak boleh ketika mana nak mendirikan solat. Dan yang terakhir, duduk dalam surau masjid ni, tuan-puan jangan suara kuat-kuat sangat. Jangan sampai mengganggu jemaah lain nak baca Quran, nak solat dan sebagainya. Boleh untuk suara kuat dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika imam solat. Kalau imam suara pelan, tuan-puan, jemaah lari je. Kecuali solat yang sir. Yang kedua, waktu majlis ilmu. Kalau saya suara duk berbisik-bisik, tuan-puan balik tidur kan. Maksudnya dua ini saja yang diharuskan, digalakkan bersuara kuat dalam masjid surau. Selain daripada tu, apatah lagi duk sembang dunia kot belakang, jangan duk gelak kuat sangat kan. Kita katakan hukum makruh. Sebab dia mengganggu jemaah lain dan dia merosakkan fungsi utama masjid. Jadi ini tuan-puan sedikit sebanyak beberapa adab panduan sebelum kita nak datang ke masjid surau. Setiap panduan ini ada ganjaran dia. Last sekali bila time solat, barulah masuk 27 kali ganda. Belum dikira pahala zikir selepas solat 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, diampunkan dosa seperti bih di lautan, ayat kursi antara amalan ahli syurga. Kan, amalan tu semua hanya ada pada selepas solat fardu yang kita kadang semangat kat masjid surau kita buat. Kalau kat rumah bagi salam tu bangun, kita tinggal. Jadi kat masjid inilah kita punya sumber taufik, sumber kekuatan untuk kita terus amal dan sampaikan. Moga-moga Allah sempurnakan pahala buat kita. Jadikanlah surau ini sebagai lubuk pahala yang besar. Moga Allah jadikan kita manusia yang terbaik, iaitu panjang umur kita, banyak amal soleh kita. Saya mohon maaf terlanjur terlebih bicara. Saya harap Allah bagi keberkatan kepada tuan-puan ya. Baik, soalan yang baik kan. Kita biasa duk tengok orang. Para ulama, antaranya di kalangan ulama belah-belah Timur Tengah, ulama belah Arab Saudi, mereka mengeluarkan pandangan dan fatwa demi meraih mengambil dua-dua fadilat, menjawab azan dan solat tahiyatul masjid, maka kita berdiri dulu jawab azan untuk mengambil fadilat jawab azan, baru kita solat sunat tahiyatul masjid. Ataupun kalau waktu itu disunatkan solat sunat rawatib kan, maka kita niat solat sunat rawatib, maka terangkatlah tahiyatul masjid dan akan diberi pahala insya-Allah. Jadi itu flow dia. Kalau contoh tuan-puan, khatib sedang baca khutbah, waktu azan yang kedua dalam khutbah kan, kita azan yang pertama kita berdiri, kita tahu itu azan masuk waktu, maka pada azan yang kedua itu bukan azan masuk waktu, maka diharuskan untuk kita terus solat. Diharuskan untuk kita terus solat. Adapun kalau kita nak berdiri juga jawab azan yang kedua tersebut, maka diharuskan juga. Cuma kita fikir keutamaan dan mana yang lebih afdal, terus solat kalau azan yang kedua, sebab kita nak merebut fokus dengar khutbah.
Itu dia punya susunan dia. Wallahu a'lam. Ini apa yang saya sampaikan berdasarkan kefahaman bacaan dan guru-guru kita. Yang ada pada tuan-puan, kalau tuan-puan yakin itu, tuan-puan boleh pegang, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf terlebih bicara. Terima kasih atas perhatian. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.